Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Afili fa innahu la ya'furu bil ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita syukur pada Allah. Pada malam ni kita akan tengok apa tu jadual kita. Jadi tuan-tuan akan diberi panduan bagaimana nak gunakan, ya, insya-Allah. Ada 6 kolom. Ya tak? 6 kolom, ya. Okey, kita nak pakai kolom satu tu boleh tak taruh A, kolom 2 B, A, B, C, D, E, F. Okey, sebenarnya tajuk yang telah kita belajar dan meliputi lebih kurang 80% sukatan kita duduk dalam ni. Jadi sudah cukup untuk kita nak mengenali ayat Quran melalui apa tu kita kata formula ni lah. Okey, sudah cukup, ya. Nanti kita akan kemaskan. Okey, tuan-tuan, sebelum kita tengok di sini, laju A ataupun kolom A, iaitu kolom umum berkaitan dengan nama-nama struktur dalam ayat Al-Quran. Kita panggil medan. Okey, 23 medan. Jadi itu dia medan umum. Medan khusus duduk pada kolom B, C, D, E, F. Jadi B, C, D, E, F will explain further about what are in the medan 23. Boleh? Boleh? Jadi medan yang umum tu, Tan Sri, adalah terdiri daripada nama-nama phrases, nama-nama phrase ataupun structure di dalam ayat Al-Quran yang popular. The most popular structure is jar wa majrur. Jar wa majrur. Kita boleh tengok dalam bismillah pun sudah ada jar wa majrur. Okey, dalam Fatihah pun ada berapa jar wa majrur. Jadi bila kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini cara nak pakai. Bismillahirrahmanirrahim, kita kata A1. Kita kata A1. Jadi kita semua majoriti dah ingat. Sampai awal tak datang pun kita ingat siapa pemegang watak jar majrur ni kan. Bila kata bismi A1, Ismillah A2, Alhamdu A3. Sebagai contoh, ya. Bismillah. Dan ini contoh je. Datin Maduka dah nak salin dah. Allah. Ini contoh baru. Tak apa. Bila kata bismillah A1. Ni A1 pasal dia jar majrur. Jar majrur. Ismillah A2. A2 jar majrur mudhafun ilaih. Jadi nombor 2 tu saya minta tolong tambahkan jar majrur dan mudhafun ilaih. Itu. Ya. Okey, jar majrur dan mudhafun ilaih. Jar majrur dan mudhafun ilaih. Jadi insya-Allah jadual ini kita tak boleh kata lengkap. Ini baru draft. Tapi kita telah belajar semua dalam jadual 23 ni. Sebagai contoh, kalau saya kata innallaha alimun hakim, tuan kata A5. A5 tu inna, bukan inna. Terus betul kan, ya? Inna dan saudara. Jadi kita nak supaya kita semua lancar membaca ayat, bukan membaca ayat saja, bukan tilawah, membaca nahu ayat. Kalau katakan ya ayyuhallazina amanu, katakan
Lima taquluna ma la taf'alun. Itu kita kata A7. A6. Jumlah fi'liyah. Taqulun kan. Kalau kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha. Itu dah kata A1. Sebab dia jar majrur. Wa tu sumpah. Wa sumpah. Watini wa zaituni. Wa ataf jangan lupa. Okey, kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismi A1. Ismillah A2. Ar-Rahmanir-Rahim A7. Tabi'. Jadi kalau kita baca Quran sambil-sambil orang baca bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita A1, A2, A7. Nampak tak? Seronok tak? Bukanlah kita A1, A2, A7. Tak. Maknanya tuan-tuan, tangga kedua untuk kita capai tahap mukmin kamil telah ada, yang kita belajar minggu lepas. Ada 4 tangga. Tangga pertama, kita tahu nahwu saraf dalam Al-Quran yang kita baca. Saya janji dulu, kalau Al-Baqarah tu kita boleh baca macam tu dengan medan-medan ni. Yang lain semua datang sendiri. Bila jumpa innallaha ala kulli syai'in qadir, berapa? A5. Okey, nampak tak cara tu? Ya, wallahu alimun hakim. Tabi' A7. Alimun hakim. Nampak tak? How simple Al-Quran. How easy learning Al-Quran. Tapi true system. Jadi ikut theory structure. In the Quran we have 23 structures altogether, different structures. And each a sentence probably 2 or 3 structures. For example, Bismillah. Bismi A1. Ismillah A2. Ar-Rahmanir-Rahim A7. Jadi in the Bismillah itself there are 3 structures involved. Ya? Okey, setakat ni boleh faham? Yang A ni adalah medan umum, medan structure, di bawah teori structure. Ada, tapi tak ada. Kita nak tahu A sini. A B C. A B C. Tak apa. Boleh. Jangan risau. Boleh. A jar majrur. Jar majrur ni the most popular phrase. Ya, dan dia menggunakan semua huruf jar. Ya, boleh? Okey. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan nak dapat penerangan yang lebih lanjut lagi, saya dah beri buku 7 buah buku di sini. Buku yang terakhir saya bagi Izzat Uruza. Jadi sepatutnya kita tulis di sini, di bawah jar majrur ni kita tulis tulisan kecil Izzat Uruza muka surat 65. Patut kena tulis. Jadi kalau nak mendalami, bukalah Izzat Uruza muka surat 65. Dia menceritakan tentang jar majrur. Izzat Uruza ni sebagai contohlah. Izzat Uruza. Ada tak buku Izzat Uruza? Okey. Jar majrur. Okey. Yang 4 tu apa tu? An. Yang kelima inna. Yang 5 inna. Inna tu silap tulis tentang Sri. Inna dan saudara. Inna ada 6 beradik kan? An pun ada 6 beradik juga, lebih kurang. An untuk fa'il, inna untuk isim. Okey. Macam annallaha. Ya, innallaha sama ya. Tapi kalau an yazhaba. Ya. Dipanggil an masdariyah. Term-term ni lah yang memeningkan kepala kita. Ya. Tuan-tuan jangan risau. Jangan peduli term tu. Itu saja. Okey. Mudhafun ilaih sebagai contoh.
Izzat Uruzah muka surat 65. 65. Jadi 65. Majrur tadi. Majrur. Mula-mula. 65 ya? 65. 65. Sama je. Sama muka surat kan Ustaz? 95. Untuk nombor 2. Nombor 2. Kita tak akan bagi semua. Dan Jawab Majrur nombor 95. Page dia. 95. Sebagai contoh, saya tak bagi semualah, sebagai contoh saja. Okey. Kalau tuan-tuan dah ada buku ni dia hanya menerangkan 4 biji ni. 4 biji ni. Dia semua ada Medan 23. Semua ada. Tapi ini adalah contoh. Nahu 1 2. Yang itu samalah. Yang itu. Kemudian Sorof 1 2. Jadi buku ni harus berjalan sama. Berjalan sama buku ni. Okey. Sebagai contoh, Nahu 1 2. Nahu 1 2. Ya, sebagai contoh. Jar wa majrur duduk di muka surat 2, dia tulis dengan sendiri, dia tulis min untuk apa, ila untuk apa, an untuk apa, ala untuk apa, fi untuk apa, ruba untuk apa, ba untuk apa, kaf untuk apa, lam untuk apa. Dia cerita dengan detail. Sebab min, ya, sekarang dah naik harga lah. Ini jadi ambillah sana one each. Okey, tuan. Jadi ini adalah buku rujukan kita, meliputi 23 medan, meliputi 114 medan kecil. Dalam ni semua lengkap, cuma dalam bahasa Arab. Dan cumanya dia bagi contoh. Ya, jadi lengkap daripada 114 medan. Okey, lepas tu kita tengok balik Tengok balik. Jawab majrur. Okey, jadi tuan-tuan, ini semua teori structure. Okey, teori struktur. Al-Quran tu divide kepada struktur. There are 23 structures altogether in making ayat Quran. Ya, struktur pertama jar majrur. Boleh faham tak? Struktur kedua jar majrur mudah apa ni dia? Struktur tiga mubtada khabar. 3 minggu dulu saya dah bagi dah ilmu tentang benda-benda ni semua. What is mubtada? Lepas tu example, ingat tak? Muka surat A dan B, ingat tak? 2-3 minggu lepas. Tak ingat tak apa. Saya dulu kat universiti, bila bagi nota berebut, sini berebut juga. Ingat kat universiti ya? Semua ni dah keluar universiti dah kan, berebut lagi. Dah habis mengaji, berebut lagi. Mana orang suka nota kan? Tapi baca dah wallahualam. Itu orang yang komen saya video, dia kata ustaz pandai betul. Buat joke lepas tu last kali ustaz kenakan dia orang. Okey. Sekarang, kita tinggal kejap. Sekarang kita nak pergi kepada teori notion. Saya katakan dulu dua teori dipakai. Satu teori structures. Kita cari structures. Structure kita dah jumpa 23. Dan semua ni menerangkan yang 23. Okey? Bukan kata benda baru. It is like backup to explain furthermore what in the 23. Now kita lihat teori notions. In the sentence there are notions. Notion mean idea. Dan idea tu qualify untuk 5 maqasid. Ingat tak? We have 5 maqasid. Maqasid akidah, maqasid nyawa, maqasid keturunan, maqasid akal dan maqasid harta. Okey, setiap maqasid ada ayat larang, ada ayat suruh. Okey? Itu dah pergi kan? Nak salin lagi? Macam lecture pertama je. Tuan-tuan tengok sini. Saya nak train tuan-tuan supaya bagaimana kita nak gunakan ayat Al-Quran. Bila kita baca ayat Quran, kita dah faham dia punya ini semua. Dia punya
23 tu. So kita akan cari dia ni duduk makosik berapa? Makosik 1 ke? Atau makosik 5? Nak menjelaskan. Jadi itu dikatakan notion. Notion ini idea. Ini semua bahan. Okey? Idea kan? Teori notion mengatakan bahawasanya ayat Quran adalah di bawah tu ada idea. Ada idea. Dan dalam idea tu ada hukum. Dan hukum tu diterbitkan oleh haraf-haraf. Boleh tak? Semua haraf mengeluarkan hukum. Seperti kita kata ma. Ma ni haraf nafi. Okey? Kalau kita kata Muhammadun, ya, Muhammad mungkin pesuruh Allah. Tapi bila kata ma Muhammadun, bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Ya, mana no Muhammad. Tapi ayat tu tak complete. Bila kita ma Muhammadun illa ni haraf. Illa ini haraf istisna. Menunjukkan kecuali. Ma Muhammadun illa rasul. Illa rasul. Okey. Ni Muhammadun rasulun. Ya, Muhammadun rasulun. Asalnya Muhammadun adalah seorang rasul. Hukum dia sekadar mubtada khabar. Okey? Bila taruh ma Muhammadun, Muhammad itu bukan orang lain, illa rasul, melainkan dia seorang rasul. The use of ma and imma is to emphasize that Muhammad is a messenger of Allah. Jadi ma dan illa mengeluarkan hukum. Ya, menjelaskan. Ya? Ma menjelaskan. Kenapa tu? Ingat, haraf-haraf tidak lain daripada bukan adalah untuk mengeluarkan hukum. La, bila la taruh pada fi'il, jadi larang. Buanglah, jadi buat. Itu maksud dia. Okey. Dapat tak? Okey, tuan-tuan. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Kita ambil contoh. Ini contoh ya. Makosid pertama. Makosid pertama iaitu tentang nyawa. Betul tak? Tentang akidah. Okey. Dalam akidah ada banyak tajuk. Dan tajuk yang paling popular, bagaimana kita nak mencapai tahap Muslim kamil. Orang putih kata self-actualized. Muslim kamil. Muslim yang sempurna. Tapi dalam Quran dia dah mengajar kita dengan ayat-ayat yang disupport, ada 4 tangga untuk mencapai tahap tu. Jadi kalau nak pergi tangga keempat, mesti tangga 3. Nak duduk tangga 3, mesti tangga 2. Nak duduk tangga 2, mesti tangga 1. Dan sebelum tangga 1 tu, dia ada tangga foundation. Foundation ni kalau tak dulu, tak boleh naik tangga 1. 1, 2, 3, 4. Ini tangga 4. Tangga 4 ni tangga yang paling tinggi sekali. Dia panggil kesempurnaan yang sejati. Kalau mengikut ulama tasawuf, boleh pinjam tadi? Sejati. Orang India kata nirwana, orang Buddha kata self-actualized, kata Maslow. Ya, kemudian kata ada banyak lagi tokoh ni dia. Ni dia, okey. Okey, tak payah salin. Okey, tengok. Okey. Ini tangga yang pertama sekali. Okey, dah tiba ke? Ambil. Tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan gambarkanlah tajuk dalam Quran cover 5,000 topic altogether. This is the first topic regarding how to achieve the perfect person according to the Quran. Maknanya dalam Quran berpuluh ayat menyebutkan the perfect person, those who are dia memiliki rusd. Rusd itu maknanya petunjuk dan hidayah. Ini dia rusd. Rusd tu. Tanya keempat sekali, siapa yang ada rusd, maka dia tak perlu risau, dia ahli syurga. Jaminan syurga pada dia. Rusd. Jadi apa dia ayat yang membuktikan orang ni rusd? Surah 3 ayat 1. Ayat ni sebenarnya ada 18 ayat altogether regarding to arrive at rusd. Ayat ini wa'tasimu dalam bentuk fi'il amar, wajib.
bihablillah, dengan agama Allah, jami'an, semua sekali, semua kamu. Wala, jangan sekali-kali tafarruqu, kamu semua berpecah. Ingat ta dengan la tu jangan. Wadhkuru, fi'il amar. Ingat fi'il amar, amar perintah. Perintah, wajib kamu mengingati nikmat Allah yang ada atas kamu. Is kuntum a'daan, what is the nikmat? Nikmat itu adalah is kuntum a'daan, bila kamu bermusuh, Allah Ta'ala membaikkan kamu dan menjadikan kamu dengan nikmatnya adalah persaudaraan. Ya. Ini ayat yang menunjukkan bahawasanya orang kalau sampai tahap ini, kalau bermusuh, dia berbaik, dia bermaaf-maafan, ya, ini tanda orang yang telah mencapai rusd. Ya, rusd. Okey. Wa kuntum ala syafa hufratin. Orang ni bila mati besok, bila dia tu dah duduk di bibir api neraka, fa anqadhakum minha, dia menyelamatkan kamu daripada api neraka. Ya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah menerangkan kepada kamu tanda-tandanya, ayatnya, la'allakum tahtadun. Ada 8 ayat lagi yang menunjukkan orang yang mencapai tahap rusy itu, tandanya adalah dia berpegang teguh dengan agama Allah dan dia sama sekali tidak berganjak. Itu tanda, ya. Jadi tuan-tuan tulis apa tu ayat 4 ni. Ni tangga 4 ni surah 3 ayat 103. Baca sendiri kat rumah. Tahap 4. Tahap 4 ni dia panggil tahap rusd. Rusd. Jadi rusd tu dia pegang habis-habis pada rusd. Dia tak boleh dah, dia kata tak mau dah aku. Tanda aku dah rusd, aku tak mau lagi. Janganlah nak hasut, janganlah nak hina aku. Apa yang kamu buat kepada aku serah kepada tangan-tangan Allah, biar selesaikan. Kalau macam tu, apa lagi nak buat? Okey, dah minta hutang tak bayar, tak apalah. Allah Ta'ala akan selesaikan. Biar tangan-tangan Allah selesaikan. Kalau tangan-tangan Allah selesaikan, tak kegerun. Okey. Okey. Untuk mencapai tahap 4, mana Salimah? Buka balik. Kena bincang ni. Tahap 4. Okey. Iaitu ada ayat lagi, iaitu ayat surah 43, iaitu ayat 43 dan 44. Lepas tu surah 22 ayat 54. Jadi ini adalah 4 ayat yang menandakan seseorang itu telah mencapai tahap rusd. Tahap pertama, dia bergaduh, dia berbaik. Ya. Tahap kedua, bila dia berbaik, maksudnya bila dia berbaik, Allah Ta'ala barulah Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada orang yang dah berbaik, sebab sebagai hadiah kepada dia kerana kebaikan yang dilakukan. Jadi bagaimana kita nak tahu tu? Kita nak tahu Allah Ta'ala tukarkan hadiah tu. Bagaimana nak tahu? Cuba buka balik ayat Salimah. Ya tadi. Maknanya dia pakai fa, dia pakai inna, dia pakai asbaha, apa semua tu. Itu menunjukkan kita akan dapat nikmat daripada pengusahaan yang gagal itu di balas-balasnya di syurga. Di neraka, kalaupun dia tu duduk dah di, Tuhan kata duduk di tepi neraka dah. Sebab berbaik-baik tu Tuhan tarik balik. Tuhan tarik balik supaya kita keluar daripada api neraka. Jadi ambillah ingatan, ya, yang keempat. Okey. Sebelum ni, wala tafarruqu wadhkuru ni'matallah iz ini haraf apa? iz haraf apa? Tatkala. Kuntum haraf apa? Fa asbahtum, fa apa? Fa ni, fa sekarang. Tuhan beri kita balasan kita sekarang. Sekarang. Orang yang memberi sedekah, balasan dia sekarang, bukan balasan dia ketika mati saja. Sekarang. Ya, sekarang. Tapi kenapa orang takut nak memberi sedekah? Kerana orang tak faham ayat Quran. Orang tak faham, kan? Bila Ustaz Don cakap baru faham. Ustaz Allah cakap tak faham-faham. Bila Dr. Naik cakap, Zakir Naik, orang semua faham. Dia nak kena cakap orang putih, baru faham. Okey. Okey, tuan-tuan, sebelum sampai tahap 4, orang ini mesti tahap 1.
tahap 2, tahap 3. Sebelum tahap 1, dia mesti ada tahap foundations, tahap asas. Kalau tahap ni tak ada, tak boleh naik tahap 1. Tahap foundation ini, tajuk dia, iman itu ada pasang surut. Betul tak? Iman ada pasang surut. Jadi tahap ini tahap paling penting sekali. Iman kita tidak boleh pasang surut. Malam kita bangun solat, siang hari kita buat hal lain. Jadi itu pasang surut. Jadi kalau kita nak capai tahap 2, untuk capai tahap 4, iman kita mesti tetap. Tak ada pasang surut. Nabi menyebut dalam ratusan hadis mengatakan iman umatku ni banyak yang pasang surut. Kan? Lepas maghrib pergi suheboh. Surut dah tu. Kan? Suheboh sentuh dengan orang perempuan. Lagi surut. Kan? Okey, surut. Okey. Jadi untuk nak tengok iman pasang surut ni, kita kena buka surah 27 ayat 24 hingga 25. Lepas tu surah 25 ayat 27 hingga 30. Kemudian surah 22 ayat 11 hingga 13. Jadi bila kita nak mencapai pengajaran dalam maqasid yang pertama, akidah. Jadi akidah inilah dia panggil notions. Notion ini artinya tajuk ataupun idea. Jadi kita understand Quran through the ideas and supported by some of the verses in the Quran. Wajadtuha. Apa bagaimana wajadtuha? Wajadtu. Saya dapatinya. Wa qaumaha. Kaumnya. Yasjuduna lisyamsi. Tunduk kepada matahari. Min dunillah. Selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Dan amalan mereka dihiasi oleh syaitan. Ya? Syaitan. Fasaddahum. Pa tu. Bila syaitan telah menghiasi amalan mereka, maka syaitan telah menghalang mereka daripada jalan Allah. Betul tak? Jadi ini ada kaitan dengan bagaimana orang Yahudi menghancurkan umat Islam dengan cara hiburan. Lupakan Allah. Fa tu wajib. Orang yang terhibur dan tersekat dengan jalan Allah, wajib dia tu bukan boleh main-main, tidak mendapat hidayah. Pasal the use of fa mean 100% tak akan kembali lagi kepada Allah. Fa. Jadi bila kita belajar nahu, kita tahu what is fa. Okey? Jadi kalau kita nak tengok fa, tengoklah fa A, B, C, D, E. Ada tak fa E? Ada fa E? Ada fa E? E5. E itu the use of haraf in the various context. Jadi fa ada 5-6 guna. Antaranya guna wajib. Fa tu wajib mereka ini. Mana wajib tu bukan dia tidak sama sekali mendapat hidayah pada Allah. Kalau iman dia sentiasa pasang dah surut. Jadi banyaklah kita tak boleh buat. Tak banyaklah. Yang ni dia tulis fa tu fa ataf. Tak apa. Ini betul. Fa ataf sama juga. Fa ataf tu dia ikut yang mana? Dia ikut syaitan. Sama je. Fa ataf, fa wajib, fa syarat sama. Ataf tu maknanya, kalau ataf dia kata consequently. Maknanya berikutnya dia akan disekat daripada jalan Allah, maka mereka tak mendapat hidayah. Okey. Surah ayat 25 yang ayat sebenarnya. Allah, Tuhan kata, oh no. Orang macam ni no. Nak terima Islam, Tuhan kata no. Allah, adakah tidak? No. Yasjudu lillah. Mereka ni tak menyembah Allah dah. Allah tu siapa? Allazi yukhrijul qab'a fis samawati wal ardi. Allah ni mengeluarkan rahsia-rahsia bumi dan rahsia-rahsia langit. Apa dia rahsia langit? Rahsia langit ialah awan, wap, sejuk. Sejuk ini
diturunkan oleh Allah dari langit untuk membolehkan rahsia-rahsia bumi meresap ke bumi. Apa dia rahsia bumi? Tengok Tuhan kata, Tuhan cakap tu, rahsia bumi ialah yang kita tak tahu, gunung berapi. Gunung berapi. Gunung berapi, ya? Gempa bumi. Samalah. Nak lawan tak guru. Gempa bumi lah. Ni, tuan-tuan. Gempa bumi ni. Ni gempa bumi ni. Ni gempa bumi ni. Ya? Tuan-tuan tahu tak? Daripada atas ni ke bawah ni, dalam 500 meter. Jauh. Setengah batu. Belum ada lagi orang Melayu turun. Tapi orang putih turun. Dengan pelantar turun tengok bawah. Dah 10 tahun dia meletup. Dia rasa dinding tu masih hangat lagi. Maknanya Tuhan kata Al-Qab'ah. Ini rahsia. Rahsia ni, benda-benda ni dikompos oleh Allah beratus tahun sebelum meletup. Jadi kenapa dia meletup? Bila dia meletup, dia mengeluarkan lahar ni, dan lahar-lahar ni turun akan sampai ke Bukit Cerakah. Dengan cara apa? Dengan cara hujan. Mengalir ke setiap alur. Dan alur tu ada ruang-ruang yang mana dia boleh masuk ke bumi. Dan akhirnya, percaya tak, pokok Bukit Cerakah tu banyaknya daripada gunung berapi yang terdekat. Di mana? Di Asia. Sumatera, tak kira. Jadi janganlah marah gunung berapi. Berdoalah biar gunung berapi sentiasa meletup. Tengok dia punya lahar dia kan. Maju. Okey. Wa ya'lamu ma tukhfun. Dia tahu apa yang kamu tak tahu. Tak, ni kamu kan? Wa ma tu'linun. Dan apa yang kamu tahu, Tuhan tahu dulu lagi. Jadi tuan-tuan puan, maksud kita ayat ini adalah tentang foundations. Foundation ini asas. Bila foundation sudah ada, kita akan pergi kepada tangga satu. Tangga satu, iaitu kenalah masuk Islam dulu. Kalau tak masuk Islam, baik macam mana pun tak boleh masuk Islam. Okey, betul tak ni? Kalau baik macam mana pun, kalau tak masuk Islam, tak boleh masuk Islam. Masuk Islam ni tidak boleh paksa. Jadi bila nak masuk Islam, cara masuk Islam tu mestilah Tuhan sebut ayat 2, surah 2. Saya terbuka surah 2, ayat 256, dan surah 49 ayat 14. Jadi dua ayat ini menerangkan bagaimana cara kita nak masuk Islam. Hari ini setiap hari orang masuk Islam di Amerika, ya, di New York semua kan. Setiap hari orang masuk Islam. Kenapa berlaku begitu? Dah Al-Baqarah ayat 256. Ni tekan nombor 2. Okey. 256. Kita baca dalam zikir, Nabi ajar la ikrah. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama tak ada paksaan. Because dia pakai kod. Kod tengok. Berapa kod? Medan berapa kod? Kod medan berapa? Tengok. Okey, kod 12. 12 kan? Okey, 12. Okey, 12. A12 kan? Okey, kita nak tahu apa cerita kod. Ada tak dalam dalam tak ada tak? Kalau tak ada dalam maknanya kod ini dia punya cukuplah pada medan 23. Kalau ada dalam maksudnya kod ini ada banyak guna. Okey, tak ada? Okey, tak ada. Tak ada, setakat 23 saja. Okey. Tuhan kata, mana tema kod? Okey, kod sesungguhnya telah nyata rushd. Telah nyata rushd minal ghayy. Mana ayat tadi? Okey, ni tuan-tuan. Telah jelas rushd daripada ghayy. Jadi ni rushd ni lawan dia ghayy. Ghayy ni perbuatan yang lalai, yang menyesatkan. Segala perbuatan ghayy nama dia taghut. Ruk dia tara. Taghut ni lara. Ya, bercakap hal orang yang tak penting. Raja lawak amat lara lah. Betul.
dalam hadis, kalau kita mau buat benda yang menyukakan orang, orang yang duduk sebelah tu dapat dosa. Orang duduk sebelah tu macam orang menabur fitnah. Orang yang dengar fitnah, orang yang buat fitnah, jaga, dia akan mati sekejap lagi. Sebab hukum dia mati. Sebab kalau tak mati, nanti fitnah tu disebarkan. Sebab dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatli. Orang yang bercakap fitnah, orang yang dengar fitnah, dua-dua tu lebih baik mati daripada dia hidup. Sebab mati lebih selamat bagi dia. Kalau dia hidup, mungkin banyak lagi fitnah kan. Okey, jangan buat fitnah. Okey. Faman yakfur bitaghut. Sesiapa yang yakfur, dia bukan kafir, yang bersih. Yang bersih bitaghut, dengan amalan-amalan yang melalaikan, wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Inilah orang yang telah berpegang teguh dengan janjian Allah yang lama, lam fisam, yang mungkin tak berpisah baginya, kerana Allah itu mengetahui lagi mendengar. Apa dia perjanjian lama kita dengan Allah? Kalau kita tak buka tafsir, tak tahu. Perjanjian kita dengan Allah, yang pertama, kita berjanji di alam roh. Ya, kita kata ya, alastu bi rabbikum. Okey, kita kata bala, yes, kau Tuhan aku. Perjanjian yang kedua, ketika zuriat bapa punya air mani nak bertemu dengan ibu punya, ketika bertemu tu, sebelum bertemu tu, Tuhan tanya dulu, aku nak temukan kau ni, apa kau janji? Kita janji, aku nak jadi seorang yang hebat, seorang yang rusyd. Tapi bila kita lahir, faiza huwa khasimun mubin. Bila lahir, engkau jadi pembantah yang sangat hebat. Ada 7 ayat dalam Quran yang menyebut faiza huwa khasimun mubin. Khasim tu maknanya pembantah, gangster yang hebat dalam dunia ni. Makan riba, tak dengar cakap orang, malah nak datang kelas bahasa Arab. Umpama itu semua kan. Itu masuk tu. Dan nak datang dah. Lepas tu tengok, mari kita pergi tengok orang nyanyi joget. Tak apa, tinggal buku-buku. Buku berat sangat, pergi. Itu lara dah tu. Sebab dia tak boleh fikir sendiri. Jadi tuan-tuan, okey ni, kita masuk Islam. Okey, bila kita masuk Islam, kita pergi pada yang kedua. Barulah boleh pergi pada yang kedua. Bila mana kita telah tahu ini rush, ini roy, kita barulah boleh pergi kepada yang kedua. Yang kedua, Salimah, apa dia? Salimah pula. Okey, yang kedua, tuan-tuan, you are, all of you here on the right track. Kita kena belajar nahwu dan saraf. Sebab sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Semuanya fizik, semua biologi, semuanya daripada Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran, semuanya dari Al-Quran. Ya. Orang mentafsirkan tentang yang kedua ni. Tentang yang kedua ni saya pernah sebut dulu. Orang penulis kata there are 10 million cells participated in a great battle. Ni faham saya? Yet only one who won, the one that made you. Maknanya tuan-tuan, lahirnya Mr. Alex seorang, berapa ramai lagi adik-beradik dia tak dapat lahir. Syukur Mr. Alex lahir. Maknanya you are born as a winner. Mana struggle among million cell. Why Mr. Alex born? Because you are chosen. Jangan nak tinggal lagi kelas nahu. You are chosen. Me same. Sorry, Mr. Zainal patut dia. Mana Alex? Itu semua lara tu semua berjalan. Tak kira lah kota baru, kota buruk. Orang jangan tanya nak pergi kota baru ke nak pergi kelas bahasa Arab. Kalau tanya malaikat, mereka kata kelas bahasa Arab nombor 1. Ni tinggal. Sebagai contoh. Betul tak? Okey. Jadi bila kita lahir, kita hebat. Jadi ada bagaimana kita nak mengisikan kita hebat. Kehebatan kita boleh diisi setelah kita kenal mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ikut, yang buruk kita tinggalkan. Itu berjaya. Itulah orang yang telah berada di tempat. Orang ini Tuhan telah siapkan rezeki dia behind the door. Di belakang. Pernah tak kita dapat rezeki-rezeki yang tak sangka? Tak? Bukan saya kata, Tuhan kata, wa man yattaqillah. Wa man yattaqillah ni orang sini, yaj'al lahu makhraja. Segala
apa tu, desakan dia, segala sungutan dia, segala impian dia, Allah Ta'ala akan selesaikan. Makhraja tu maknanya God will have you. Kemudian bila Allah Ta'ala bagi, tak pernah fikir pun nak dapat apa tu, dapat jet sendiri ke sebagai upacara. Nah, apa namanya? Dapat hadiah kan? Itu makhraja. Wa yarzuqhu, bila diberi la yahtasib, tak terhitung, tak cukup kelepek, tak kelepek. Kelepek ni orang panggil wallet, kelepek. Okey. Okey, yang kedua, kita kena belajar Al-Quran, sumber ilmu. Senang saja. Ada 13 ayat yang menyebutkan Al-Quran itu wajib diajar. Antaranya dia kata, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Siapa yang belajar Arab, dia mendapat bijak pandai dalam urusan dunia dia. Okey, untuk yang kedua ni, kita bagi ayat 96 14. Okey, okey, 96 14, mana belajar ilmu, belajar sebarang ilmu. Jadi termasuk dalam Al-Quran. Okey, Al-Quran. Okey, ayat surah dia 96, ayat 1 hingga 4. Lepas tu surah 12 ayat 2, surah 6 ayat 20, kemudian surah 2 ayat 1 to 1, lepas tu surah 38 ayat 29. Ini daripada 12 ayat yang menyebutkan bahawa wajib kita belajar. Ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Ingat tak? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat dia allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kita apa yang kita tak tahu. Jadi sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Sesiapa yang memahami Al-Quran secara nahwu dan sarah, dia inilah boleh dijadi ahli tafsir yang sah. Selagi dia tak tahu nahwu sarah, dia hanya tafsir melalui terjemahan, dan dia tak tahu apa makna fa, apa makna min, apa makna an, apa makna ila. Nampak tak tu? Okey, itu yang kedua. Okey, yang kedua. Okey. Sebab pelajaran sangat penting. Ya, ilmu. Sebab orang yang mengajar, orang yang belajar, kedudukan dia sama dengan para malaikat. Ya. Qa'iman bil qisti. Ya. Qa'iman bil qisti, sama dengan para malaikat. Ya. Syahidallah, Nabi baca dalam wirid, annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman. Malaikat dan orang yang belajar mata dan perempuan ni, dia sama dengan para malaikat. Bil qisti, tak kurang. Tak kurang. Bukan kata malaikat rendah. Tak. Kalau dating pun rendah, sama juga dengan malaikat rendah. Yang tinggi dengan malaikat tinggi. Mana? In between that, sama, tak ada beza. Jadi kalau kita ni sama dengan para malaikat, apakah kita nak meletak tahap kita yang paling rendah sekali? Nak buat royi lagi? Tak mungkin. Ya, impossible. Okay? Oh, jadi tahap 3. Tahap 3 bila kita dah belajar, ni bila kita dah belajar, ini tahap 4. Ni, tahap 3 bila kita dah belajar, tahap 3 ni tahap dia kata jauhi ghoi. Jauhi ghoi. Sebarang mungkar kita jauhi. Jadi bila kita jauhi ghoi, dengan sendirinya kita tumpu pada rusyd. Bila dah rusyd, kita sampailah ke alam yang Tuhan kehendak daripada kita. Jadi bagaimana nak katakan kita ni jauhi dari ghoi? Iaitu surah 3 ayat 193. Cuba saya mau buka sama. Surah, iaitu surah 2, surah 8 ayat 2, lagi surah 3 ayat 179, dan surah 25 ayat 1. Cuba buka satu. Ini surah ni yang menunjukkan bahawasanya kita berada di tahap 3, iaitu jauhi ghoi. Rabbana, Tuhan kami, innana. Dia tak kata inna, dia kata innana. Innana tu mana inna campur dengan nahnu. Kalau inna lain, innana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami telah dengar seruan yunadi lil iman, seruan untuk beriman. An aminu bi rabbikum, kan kami pun turut beriman, dan kami pun beriman
Birabbikum fa'amanna, kami pun beriman. Rabbana, wahai Tuhanku, kami dah beriman. Ampunkanlah dosa kami, bersihkanlah kejahatan kami, dan kebumikanlah kami bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Ini tanda orang yang telah berada di tangga 3. Orang ini tentu sekali dia tidak terlibat dengan sebarang ghaib. Okey. Jadi ambil lagi satu ayat. Ayat surah 8 ayat 2. Okey, Al-Anfal ayat 2. Ayat 2. Satu lagi. Ni. Okey, cukup. Turun balik. Ayat 2. Senang dia pembatu kan? Dia bayar gaji lah mudah, tapi hari ni baru dia buat kerja. Ni. Tuan tengok. Inna tu medan berapa? Okey. Ma medan apa? Tengok dah ni. Ma medan apa? Ma tadi. Ni ma ni. Ni ma. Ada tak dalam I? 12, yes? 12. Ma 12. Ma ni ada banyak guna. Bila dia duduk dalam I ni, mana dia banyak guna. Tapi di sini guna dia untuk menentukan wajib. Ma wajib. Mana ayat? Ya Allah, tukar pula. Tak ada. Ni, innama. Maknanya tersangat-sangatlah indahnya orang beriman ini. Bila dia sebut nama Allah, dia dengar wajilat. Wajilat ni maknanya gemetar hati-hati mereka. Apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah, dada dia menjadi, orang kata dada terlampau hiba kan. Zadathu, bertambah-tambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalu. The use wow ni to show consequence. Consequently, berikutnya ke atas Tuhan mereka dia bertawakal. Inilah orang-orang yang telah berada di tahap yang 3. Ya, tahap 3. Okey, tahap 4. Tengok lagi satu, Salimah. Tengok tahap 4 ayat 3, 193. Kita tengok dah. Ayat 3, 103. Dah. Okey, ayat 3, 103. Okey. Ayat 3, 103. Okey, Arab. Okey, dah tengok dah. Itu lupa. Okey, ayat apa tu ni? 8. Okey. Dah tengok dah tadi. Okey. Okey. Dah. Okey. Tengok ni. Terima. Tengok 22:54. 24. Okey. 22:54. Okey, yang ini untuk bawah ni ni 22:54. Ini untuk rusd. Untuk capai rusd. Okey, 54. Okey. Betul? Okey. Okey, Arab. Okey. Dah tengok dah? Belum lagi? Ringkasnya, tuan-tuan, dia pakai wali. Bukan wali. Wa dengan lam. Lam apa tu? Tengok. E7. E7 ada banyak guna lam. 5-6 guna. Tapi tu lam apa? Lam tu lam akan. Lam akan. Adik, lam apa adik? Lam tu lam apa? Wali alamannya. Lam ni. Tuan-tuan jangan lupa, bila ada lam, mim bari atas, ini lam nasab. Ingat tak? Adik-adik. Lam taukid. Lam asas. Wali alamak. Akan dia tahu. Orang-orang yang beriman tu, bahawasanya ini adalah Tuhan tak marah. Benar dari Allah. Kalau orang tak beriman, yang tak benar tu lah yang diikut. Itu yang tak benar tu ghaib. Yang benar tu rusd. Okey. Fayu'minu bihi. Maka dia pakai fa, wajib. Maka dia pun berimanlah dengan yang betul tu. Fatukhbita lahu qulubuhum. Apa benda tukhbita? Cuba buka dalam tafsir nanti. Tukhbita. Ya? Tunduk. Mana hati mereka daripada akhbata, ya. Tunduk, patuh. Hati mereka pun patuhlah bila dia buat baik. Okey, wa innallaha lahadil ladina amanu, dan sesungguhnya dia pakai inna tu pula tu.
Inna saja. Sesungguhnya, amat-amat sesungguhnya, bahawasanya Allah itu akan memberi hadiah, akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Ganjaran dia apa? Dia akan terus maintain jalannya betul sehinggalah dia kembali kepada Allah. Siratal mustaqim. Ingat, bila siratal mustaqim tu belum mati gitu. Kalau dah mati, dia tak masuk mustaqim dah. Dia mati, dia masuk surga je. Siratal mustaqim tu kehidupan harian ni. Kehidupan harian ni. Sahabat saya, kita baru balik daripada Vietnam, daripada Kampuchea. Dia beritahu Kampuchea ni, kata, apa tu bukan Kampuchea? Kamboja Kamboja ni ustaz. Tadi saya panggil dia explain, beri sikit pada orang yang menderma tu kan. Dia cakap lah, macam tahun 70-an ustaz. Kehidupan dia jauh beza kan. Jawab one of the CEO dalam kelas tu, bahagian alam sekitar, dia kata, no ustaz, 50 tahun ke belakang beza. Masak nasi masih atas tanah, periuk ada 2-3 saja. Betul, maknanya 50 tahun ke belakang dia dikontrol oleh rejim apa tu, Vietnam tu sekarang ni dia berlawan dengan China. 5 tahun lagi dia tinggal Malaysia habis-habis. Sebab Malaysia jauh beza pemikiran dengan orang Vietnam. Orang Vietnam ni semua sekali dia hot dia, semua sekali nak ke dia. Yes, kita sini tak macam tu. Ini semua sampai Sungai Mekong tu pun dikontrol. Yang boleh ikan-ikan besar semua ditahan di pukat. Ikan besar tu bila sampai dekat separuh Sungai Mekong tu dia akan pusing balik. Yang kecil-kecil yang melompat. Jadi yang kecil-kecil lah yang dimakan oleh orang Kampuchea. Just imagine. Bagaimana dia kontrol lembu. Dulu kita orang duduk kelas bahasa Arab dulu masa zaman kita duk buat apa tu ni kekah. Lembu dia 900 je. Sekarang ni majoriti 1400. Sebab orang yang pera lembu orang Buddha. Orang Melayu, orang Kampuchea tak boleh pera lembu sebanyak macam yang dia pera. Jadi kena beli pada Vietnam. Jadi tu yang masalahnya. Jadi sahabat saya ni dia pergi beli van sebiji, harga dia $10,000 untuk mengangkutkan budak-budak sekolah, dan dia buat sekolah sana kan, untuk mengangkut budak sekolah. Jadi baguslah, maknanya kita kena support mereka lah. Okey, tak apa. Okey, habis tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya ini adalah kita menggunakan kaedah ataupun teori notion, ataupun dia kata the notional approach. Mana the notional approach tu jangan salah faham, dalam tu ada idea. Tapi dalam konteks Al-Quran bukan idea, hukum. Notion tu mean hukum dan ayat-ayat yang muhkam yang ada dalam notion tu. Okey? Ya. Yeah. Yang tangga ni yang untuk menyatakan yang notion. Yes. Yes. Ideanya bagaimana untuk capai tahap 4. Buktinya ayat-ayat Quran yang disebutkan. Orang yang berada tahap 4, ayat ni ada 4. Orang berada tahap 3, ayatnya ni. Orang berada tahap kedua, ayat ini. Tahap kedua, tahap mesti belajar ilmu. Kita mesti ada frame of knowledge dalam fikiran kita. Kalau tidak, nanti kita tidak dapat mentadbir dunia, menguruskan dunia seperti mana yang kita kena ada zikir, fikir and mikir, ya, dalam istilah pengurusan Islam. Zikir itu maknanya bukan ingat pada Allah, maknanya strategi. Fikir itu pengurusan strategi, dan mikir itu action. Kalau kita ada saja tak ada action, maka tak jalan. Ya, yang saya dah bagi tu kan, zikir, fikir and mikir, ingat tak? Okey. Jadi ini adalah strategi. Ya, strategi yang jadi ini adalah notion, the theory of notion ataupun theory of notional approach, ya, dalam Al-Quran. Okey. Jadi sekarang ni kita rehat sekejap, boleh? Ya, Datuk. Cuma ini kita combine, di-combine oleh pengarah ni ayat-ayat yang berkaitan dengan level-level tertentu. Kalau kita analisa, mungkin kita nampak perbezaan dia. Tapi kita tak analisa. Cubalah tuan-tuan ambil ayat ni, baca dan tengok analisa. Kemungkinan kita boleh lihat dari segi yang mana turun dulu. Kita boleh tahu yang mana turun dulu. Ini ayat ni turun bila? Di Mekah ke Madinah? Kalau turun di Mekah, ayat ni turun bila? Bila turun? Jadi dari segi bila turun ayat tu kita boleh letakkan perbezaan dia di mana. Dan kita kena kaji juga. Itu yang kolom 6 tu. Yes. Kolom 6, kolom akhir sekali. Kolom akhir sekali tentang ayat. Ada masuk dalam tu, ni jenis-jenis ayat. Jadi ini dia berapa Salimah? 8 ni adalah 8. Last 8 ni, ini concerning
ayat to understand various pattern of ayat in the Quran. Antaranya ayat Mekah, ayat Madinah, ayat muhkam, adanya body ayat, ayat nahi, ayat amar, ayat fa'il, ayat 5. Ni ayat 5 ni, ayat ni lah. Ya. Bila kita baca ayat, ada tak dia tu dalam maqasid 5? Susah tu nak tentukan tu. Jadi ayat-ayat ini semua adalah to support one of the maqasid 5, iaitu maqasid akidah. Jadi akidah. Jadi tuan-tuan bila baca Quran, ini ayat maqasid 5. Ini ayat maqasid 4. Ini ayat maqasid 1. Dalam ayat ini ada jar majrur. Dalam ayat ini ada inna. Dalam ayat ini ada. Jadi bila kita buka ayat tu, kita baca, tak payah baca ayat lagi, kita baca ya. A6, A7, A11, A20. Jangan salah bacalah. A24 tak ada. A20, 23 je. Kan? Nampak tak? Jadi tuan-tuan puan, you believe me, kita punya study sangat mendalam. Nampak tak dalam? Detail kan? Apa yang belajar di Angrid More? Ini dah 114. Cuba sebut A9 maf'ulun bih. Betul tak? Semua dah ingat dah ni? Ingat dah? Ingat dah? Cuba sebut apa tu B3? Isim kana. B3 apa tu B3? Cuba sebut C8 isim mausul. Isim mausul dah tegak dalam kepala dah. Allazi, allazani, allatina. Okey. Cuba sebut apa tu ABC D1. Macam penyiasat ni. Sahih. Apa dia sahih? Sahih ni ada fa'il saja. Fa'il yang tidak ada alif wa ya sahih. Dan dia salim lain. Kalau salim, dia tidak mad dan dia tidak mudha'af dan dia tidak mahmus. Itu salim. Betul tak? Okey. 83. Okey. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat apa tu? Ustaz, 83. 83 tu mana? Ayat nahi, ayat amar. Betul tak? Kalau tak belajar nahu, boleh ke? Ayat perintah, ayat amar. Menggunakan fi'il amar. Okey? Lepas tu, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ayat apa tu Ustaz? 24. 20 stroke 4. Maknanya Medan Medan 20. Medan I 24. Betul tak? I 4. Betul tak? Kita tengok I 4. I 4 ada apa? Sin dan saufa. Okey. Sin dan saufa dalam Medan 23 di mana duduk? Saya boleh tahu? 13. Okey. Okey tuan. Ni. Cuba buka tadi. Yang mana sin tadi? Saufa. Ni. Okey. Sin saufa. Mana yang Medan 20? Mana? Jadi. Okey. Tuan-tuan kena buat arrow ni. 4 turun ke mana sin saufa? Bawah lagi. Akak. Tak cukup latihan ni. Ni 13. Ya. Sesuaikan dengan sin saufa 4. Okey. Ada kaitan tak? Jadi bila saya masuk dalam kolom ni, bermakna sin saufa tu ada guna lain lagi. Sebab dia pelbagai. Tajuk dia cuba turunkan. Pelbagai guna. Macam min. Min pun banyak guna. Apa makna min? Dari. Kalau dia kata subhanallazi asra bi'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa maksud? Dari distance. Ana min Terengganu. Apa maksud? Asal. Ya, asal. Okey. Al-qalam min balastik. Apa maksud? Diperbuat. Diperbuat dari plastik. Okey, beza kan? Beza. Bukan jarak tapi unsur. Telling about unsur. Ya, unsur kalam ini dari plastik dan eternal kan dan sebagainya kan. Okey, maksud dia. Jadi nak tengok dia punya kegunaan dalam nahu bahagian 1. Bermacam guna dia. Tapi ini brief, very short
Dia tak ada kita terangkan, dia tak ada banyak sangat explain tentang ilmu. Okey, kita lihat dulu boleh? Okey. Sebelum kita pergi dengan detail kepada tajuk ni, kita terangkan. Saya nak terangkan cara guna dia. Dia ada dengan belah sini Ya, dah. Sini dia gitu-gitu Gitu. Jadi agaknya boleh tak kita buat pusingan kedua, pusingan lajur B 23, seorang ambil satu. Agaknya boleh ingat tak? Tapi hari ni tak buat lagi lah. Hari ni ramai tak ada. Lepas tu kita supaya kita ingat. Jadi tuan-tuan kena ingat 6 saja. Tengok Tan Sri Hashim, sebut yang 6 Tan Sri Hashim ada. Boleh tak? Bilang satu. Sebut Tuan Haji Suradi, apa dia Tuan Haji Suradi ada 6 yang dia ada. Sebab ada 6 kolom saja. Tapi jangan lupa kolom akhir itu ada 8 saja. Mungkin ada seorang tu dia dapat 5 saja, kan? Boleh faham tak? Jadi akhirnya kita boleh tahu semua 114. Kan saya kata awal-awal dulu, 114 tu akan tahu semua sekali. Dari jumlah semua tajuk 2550. Kita concise kepada 114. Jadi jawapan dia, kenapa orang belajar Nahu tak dapat? Ya, 40 tahun tak dapat. Belajar Nahu bukan main macam nak rap. Tapi tanya jangan majulah Quran pun tak tahu. Kenapa? Sebab dia tak fokus. Dia belajar tajuk, tak fokus. Ya, tak fokus. Kita yang majlis orang belajar ada. Harga dia sekarang ni RM4 satu. Jadi siapa nak boleh, itu cara nak jual kitab kan. Tengok, kitab tu kecil je. Adik ambil kita tu, yang depan tu. Kecil je. Kita Ajurumiyah. Ajurumiyah. Matan Ajurumiyah. Tuan-tuan tengoklah. Nak tanya kenapa orang belajar Nahu tak dapat. Okey. Cara belajar awal tahun 1162, saya dihantar oleh ayah saya sekolah pondok. Tok Guru kata, nak belajar ya? Okey, nak belajar. Baik. Duduk sini. Duduk. Penuh orang belakang. Saya umur 12 tahun, duduk depan orang umur 40 tahun. Depan. 12 tahun, pergi pondok, duduk atas lantai. Tahu tak duduk macam mana? Duduk bukan main, tak bergerak. Ayah kata jangan bergerak. Duduk mati gitu. Mati. Tok Guru ambil, letak tangan atas kepala saya. Baca apa, tak tahu baca apa. Dia baca. Dia tiup kat saya kan. Ini ada tak saya letak atas kepala tiup semua? Kena buat ni, kena letak atas kepala tiup. Kepala Tuan Haji Abdullah kena tiup. Sebab tu yang kadang-kadang dia tak mari semua. Tak ada, itu guru-guru aja. Dia tulis, dia kata apa tulis? Okey. Tok Guru zaman dulu dia bawa buku dia panggil buku exercise book yang harga dia masa dulu 30 sen je. Bawa buku tu, dia tulis 2 baris dengan pensel dia. Kita baca, kita balik, kita hafaz. Besok pagi pergi depan dia, baca balik, baru dia tulis 2 baris lagi. Bila ingat, lusa 2 baris lagi. Apa yang dia tulis tak faham langsung, tak pernah faham. Tapi bila tanya, bila baca buku matan tu, ingat habis. Hari ni ingat lagi. Ingat habis tapi tak faham. Sekarang faham lah. Apa dia buku tu? Jangan ke mana-mana, kejap lagi ada. Harga dia RM4 je. Tengok bagaimana cara orang belajar. Apa yang dalam buku tu, semua lengkap apa yang kita belajar sekarang. Tengok lagi dalam buku tu tak ada full stop dia. Semua. Nanti saya terangkan. Tuan-tuan puan, tengok buku ni contoh. Nanti Tuan Haji Sahab boleh tunjuk. Inilah yang dibelajar oleh pelajar sekolah pondok. Dia cetakan moden sikit dah tu. Tetapi ilmu masih tetap lama. Yang dalam ni tuan-tuan, nama dia Hasyiah. Hasyiah tu maknanya explain. Yang dalam ni matan. Jadi budak-budak pondok, dia ingat daripada muka surat 1 sampai habis. Sampai habis. Okey. Dan bila dia ingat, dia bacalah doa yang saya baca tu, Rabbana anfa'na tu kan. Itu doa tu, doa orang mudah masuk belajar. Kalau tak masuk belajar, doa ni tak baca lah tu. Rabbana anfa'na kan. Okay? Tengok bacaan, tengok. Okey. Dan dia tuan-tuan bawa dah. Tengok tuan-tuan, cuba tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalam. Kalam itu makna
tulis. Mana al-kalam tu maknanya ya? Ada bawah Melayu. Wal lafzul murakkabu, iaitu lafaz yang murakkab ni, yang tersusun, al-mufid, yang boleh difahami, bil wad'i, ada maknanya, wa aqsamuhu salah satun, dan bahagiannya 3, ismun fi'lun harfun. Kita baru belajar ni, ismun fi'lun harfun. Ja'a dan maknanya ialah fal ismu, isim itu yu'rafu, dikenali dengan bil khafdi, bagi bawah, bi tanwin, ada tanwin, wa dukhulul alif al-lam, dan masuk alif dengan lam, wa hurufil khafdi, dan huruf khafdi itu makna huruf jar, iaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Apa? Jadi kita dah mendahului buku ni. Okey, siapa nak lagi satu? Tak apa, orang depan ambil. Bawah ni boleh baca lah. Jadi kalau tuan-tuan baca, tengok mana terjemahan, kita dah belajar semua dah. Kena ada guru ni. Ada guru. Cara yang Menyusahkan. Memang saya belajar dulu tak faham. Sekarang baru faham. Apa? RM4 je Ustaz. RM4 je. Okey. Okey tuan-tuan. So sekarang kita teruskan. Ni, kita teruskan. Okey. Teruskan. Okey. Tuan Haji. Ya? Oh, terima kasih. Okey tuan-tuan, tengok ya. Okey. Kita tengok. Jadi kita dah pergi pada Notion, kita kembali balik kepada jadual kita. Okey. Okey. Ini semua bagi keep the king ni macam mana? Tahu tak keep the king? Keep the king tu keep the change. Dua Ustaz. Okey. Oh, keep the king ni. Oh, cukup. Okey. Okey, tak apa. Okey. Oh, keep the change. Bagi yang 100 tu baru keep the king. Baru. Tak apa. Aduh. Tak apa, bergurau-gurau. Okey, dan? Okey. Kita telah bersetuju bahawasanya 23 medan ni sebagai A. Okey? A. Jadi sedia maklum, A1 jar majrur. Seperti minal ilmi, ya, bil kitabi, bismi, okay, jar majrur. Okey, tuan-tuan. Ruangan B sebenarnya khusus untuk isim. Untuk isim saja, tak ada campur. Yang bertanda kuning tu 1 hingga 8, itu tanda dia isim berbaris depan. Apa sebab dia? Kenapa isim berbaris depan ada 8? Sebab pertama, mubtada'. Sebab kedua, khabar. Sebab tiga, isim kana. Sebab keempat, khabar kana. Okey? Khabar inna. Sebab kelima, fa'il. Okey, kita dah belajar kan? Cuma nak tahu guna saja. Okey? Okey. 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 Tengok tuan-tuan, tengok. Apa hubungan apa tu kolom B dengan kolom A? Kolom B1 iaitu mubtada'. Mubtada' ni adalah sebab isim berada depan mubtada'. Dan dalam kolom A1 dia duduk di mana? A3. Kenapa tak A3? Mubtada' dan khabar. Jadi A3 medan umum. B2 khusus. Jadi medan B23 ni hanya untuk isim saja. 1 hingga 8 isim berbaris depan. Ada 8 sebab. Ya. Yang hijau tu 9 hingga 21 isim berbaris di atas. Sebab dia. Okey? Okey? Ya, sampai 20. 21 sampai 23 isim berbaris di bawah. Sebab isim berbaris di bawah,
ada 1, 2, 3, iaitu sebab yang pertama jar majrur. Sebab kedua, sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Itu kena tulis betul. Mudhaf tu bukan muha, mudhaf ilaih. Sebab ketiga, dia jadi tabi' kepada isim berbaris bawah. Kita lihat kepada kolom 3. Kolom 3. Kolom C ni saya letakkan pelbagai jenis nama kepada isim. Kita belajar isim saja, isim kita belajar isim bagi depan, bagi atas, tapi kita tahu apa nama dia. Jadi di sini isim ada 20 jenis nama. Yang pertama isim mabni. Ingat tak? Isim mabni tu tak banyak. Isim mausul, isim isyarah, dhamir. Jangan lupa dhamir pun isim mabni. Jadi tuan-tuan jangan risau. Kalau kita continue subjek kita, mana kita akan continue semua kolom-kolom ni dengan detail. Dan kita akan cari buku-buku baru supaya tuan-tuan belajar secara terperinci. Okey. Yang kedua, isim mamnu' minas saraf, isim yang tak boleh ditanwin, seperti Hadramaut, Osman, Zainab, Ba'labak, ada nama tempat. Ada beberapa isim yang tak boleh ditanwin. Yang ketiga, isim yang beku. Isim beku ni isim yang tidak ada fa'il madi. Sebagai contoh, al-qamaru tak ada fa'il. Kalau kita kata al-masjidu, ada sajadah. Itu isim mustaq. Yang keempat, isim yang bernama fa'il. Bila isim mengikuti fa'il, madi atau mudhari', isim itu nama dia isim fa'il. Okey? Jadi ada 20 jenis. Isim alat. Alat. Daripada fa'il madi, kita boleh buat isim alat. Sepertinya kita kata darabah. Darabah tu pukul. Pukul. Kalau kita kata midrab, jadi alat. Pemukul. Macam awak nak pergi bila? Saya nak pergi waktu maghrib. Kita takkan bawa pukul apa? Waktu maghrib. Bila maghrib? Maghrib petang lah, pukul 7 ke atas. Maghrib. Jadi maghrib tu asal dari gharibah. Hilang. Jadi bila taruh mi, jadi masa. Maghrib tu maknanya isim masa. Bila nak pergi? Maghrib. Tak payah sebut waktu maghrib. Bila nak pergi? Bila nak balik? Maghrib balik lah. Padahal maghrib tu 7:30 kan. Jadi bila taruh mi, jadi masa. Bila taruh min juga, tukar sikit alat, dia jadi alat. Katakan saya pukul budak tu dengan duster. Duster ni nama dia midrab. Pemukul. Okey. Jadi tuan-tuan, nak faham ni bukan susah. Isim zaman, isim makan. Belajar tak? Kalau fauqas syajarah, isim makan. Amam al-maktab, isim makan. Kalau isim zaman, apa dia isim zaman? Salimah buat satu. Ba'da zuhri, ba'da al-asri. Zaman mana tu? Qabla al-asri, qabla sabah. Zaman mana tu? Okey. Lepas tu kita tengok okey, tak apa. Kita tengok isim isyarah. Semua tahu kan? Apa nak isim isyarah? Semua tahu? Haza, hazi. Kalau isim isyarah mahir kan? Isim mausul mahir kan? Boleh tak kita mahir semua ni macam isyarah mausul? Kalau kita mahir mengenali semua jenis nama ni, ya Allah, tak tahulah kata. Boleh makan sate. Makan sate tu besar sangat. Saya dulu masa pergi tahun 70-an, pergi Kuala Berang. Tak ada Kuala Berang? Daripada Kuala Berang tu, dia boleh tembus sampai ke Perak. Tak? Sampai sana saya tanya budak kampung tu, apa cita-cita awak? Budak Kuala Berang tu. Cita-cita saya nak pergi Kuala Terengganu. Cita-cita dia nak pergi Terengganu. Ya Allah, rendahnya cita dia. Nak pergi ke Terengganu. Rendah kan? Budak Indonesia satu masa dulu, saya tanya dia, minta maaf orang Indonesia, apa cita awak keluar universiti? Nak beli Fiat 124. 124S. Masa tu kita di Malaysia tak pakai lah. Dia baru nak beli kan. Okey.
salin juga Datin Madu. Okey. Tu dia kata, kelas ni saya sukalah belajar. Sebab diam happy kelas. Ada seorang Datin dia kata apa? Saya bila sebut Haji Sahak, saya rasa macam Haji Sahak depan saya. Bila sebut pasal makan, saya sama-sama makan. Tapi duduk Taman Melawati. Taman Melawati. Datin belajar tak? Allah Ustaz, saya belajar berapa jam sehari? Tak banyak, 2 hingga 4 jam sehari. 2 hingga 4 jam tak banyak. Dia tunjuk dekat saya nota tu baru aja Sahak post nota 90. Dia dah buat nota dah. Saya kata macam ni ngalah pelajar aku English more. English more tak tengok lagi. Tengok bila kita dah ada minat kan, itu maknanya rusd. Rusdu tu maknanya Tuhan dah tunjuk. Jadi siapa yang belum sampai lagi 90, belum sampai rusdu lagi. Okey gura-gura. Okey, tuan-tuan. Okey, isim ma'rifah. Ma'rifah yang ada alif lam, nakirah yang tidak ada. Ma'rifah al-masjidu, nakirah masjidun. Isim istifham, hal, kaifa, ada haraf. Haraf tu amzah haraf. Ada isim, kaifa haluka, isim. Ma, ya, man anta, isim. Isim istifham tu kan? Okey. Isim tafdil, ni tafdil. Tafdil ni kita letak alif pada fi'il madi jadi isim. Macam kabura. Kabura besar. Letak alif jadi akbar. Tidak ada lagi lebih besar. Allahu akbar. Kalau azuma, great. Letak ain, a'zama. A'zama darajatan. Paling besar, paling tinggi. Itu nama dia isim tafdil. Tafdil tu paling. Paling tu kalau besar, paling besar. Kalau kecil, paling kecil. Ya, kalau saghara kecil, kalau asghara paling kecil. Tidak ada lagi yang kecil. Okey? Lepas tu tak apa, kan? Tak apa, kita tinggal dulu kalam ni. Kita pergi kalam yang A, B, C, D. Okey, kalam D pelbagai nama fi'il. Bila tuan-tuan tengok satu fi'il dalam Quran, tuan-tuan boleh pergi semua 20 nama. Tengok, katakan yang pertama fi'il sahih. Ingat lagi tak sahih? Sahih ni yang tak ada alif lam, dan dia tidak mad, dan dia tidak mahmus. Sahih. Ingat lagi tak? Fi'il salim mesti sahih. Dia salim, seperti syariba, salim. Okey, mudha'af bukan salim, bukan sahih, tapi mudha'af, tapi dia masih lagi tetap sahih. Iaitu madda. Okey, mahmus ada 3. Ada hamzah, seperti akala, mahmus fa, mahmus ain, sa'ala, mahmus lam, ja'a, mana hamzah di akhir. Okey, itu jenis fi'il. Semua sekali ada 20. Okey, kita minggu depan kita conquer insya-Allah. 20 jenis haraf pelbagai guna. Hamzah ni ada banyak guna. Bukan hamzah ni untuk guna a saja, ada guna lain lagi. Ya, ada guna untuk menerangkan, ada guna untuk bertanya, ada guna untuk memilih. Okey, macam saya kata ni saya tak kenal ni Datin ni. Saya kata, anti Fatimah? Adakah Datin Fatimah? Mana dua ni kan? Anti Fatimah? Saya tak tahu. Tapi Datin ada jawab, naam, ana Fatimah. Jadi di situ untuk menentukan mana satu. Betul tak? Anti. Ya. Dua. Antas Haji Suradi? Tuan Suradi jawab, naam. Jadi ini Haji Suradi. Jadi tu maknanya untuk pilih. Okey. Tuan-tuan, yang keenam, masa menceburi kita. Sebentar lagi. Yang keenam ni, iaitu kita belajar jenis-jenis ayat. Ada 8 kategori. Yang pertama, ayat Mekah, ayat Madinah. Dalam buku tafsir, bila kita buka, ini Makki. Makki itu mana dari Mekah. Dan kita belajar juga ada kepala ayat. Ya ayyuhallazina amanu, kepala. Iza kuntum ila solah, body. Ya la'allakum tuflihun,
ekor. Dan ada ekor untuk Allah, ekor untuk manusia, ekor untuk syaitan, ekor untuk bukan manusia dan bukan syaitan. Itu mengikut topik. Dan ada ayat nahi, ada ayat amar. Ittaqullah, itu amar. Ya, ada ayat muhkam. Ayat muhkam tu ayat yang jelas hukumnya. Diharam kamu makan daging babi. Ya, jelas tak? Ayat hukum. Ayat fi'liyah. Sayaqulu sufaha, itu ayat fi'liyah. Lepas tu ayat 5 maqasid, yang tadi kita terangkan. Maqasid yang pertama. Lepas tu ayat yang tidak ada tepat dalam i'rab. Ada juga. Iaitu dia kata la mahal. Ada. Kita akan belajar nanti. Jadi nak i'rab tak boleh, tak ada nama dalam i'rab. Dia tak ada jar majrur, tak ada fa'il, tak ada maf'ulun bih, dia tak ada apa, tapi dia tak ada nama. Dan akhir sekali ayat sejarah. Ingat, ayat sejarah ada berapa hampir 1000 juga. Ayat nasihat, ayat panduan dan ayat ingatan. Okey, insya-Allah. Jadi kita perincikan malam esok. Malam esok minggu depan. Kita perincikan minggu depan insya-Allah. Dan semoga tuan-tuan puan mendapat rahmat Allah, ya, jalanan kita dalam jalanan yang baik, ya, insya-Allah. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walait. Allahumma ja'alna laka zakkani, wahai Tuhanku, Engkau telah jadikan kami orang yang cerdik. Laka syakkani, kepada Engkau lah tempat kami mengadu. Laka rabbani, kepada Engkau lah yang telah mengasuh dan didik kami. Laka musbitin, kepada Engkau lah ya Allah kami teguhkan perdana kami. Ilaika awabin, kepada Engkau lah juga kami kembali ya Allah munibin. Allahumma taqabbal taubatana ya Allah, terimalah taubat kami. Wa agsil wajhana ya Allah, bersihkanlah anggota kami. Wa ajib da'watana ya Allah, tahukanlah segala seruan kami. Wa tsabbit alsinatana ya Allah, tetapkanlah lidah kami. Wasmun khudurana ya Allah, lapangkanlah dada kami. Asainaka ya Allah, kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Wa ata'na, kami taat pula kepadamu ya Allah. Fasyakartana, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Fa in audna ilaika, sekiranya kami kembali kepadamu ya Allah, Engkau masih terima kami. Rabbun Karim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Rabbun Syakur, Engkaulah Tuhan yang tepat kami bersyukur. Rabbun Ghafur, Tuhan yang ampun kami. Rabbima ahlamak, wahai Tuhanku, kami impikan kamu ya Allah. Rabbima ahlamak, kami impikan kamu ya Allah. Rabbima arhamak, kami ya Allah Tuhan kami, kesihanilah kami ya Allah. Rabbima arhamak, ya Allah. Rabbima ahlamak, Rabbima a'lamak. Allahumma innaka afuwun karim, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuhibbul afwa fa'fu anna, sukakan orang-orang yang mohon keampunan. Ampunkan dosa kami ya Allah. Afuka ya Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Allah. Afuka ya Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Allah. Afuka ya Allah, kami mohon keampunan ya Allah. Ya Allah, afuka ya Halim, ya Maha Pemurah. Afuka ya, ampunkanlah kami Allah. Fil mahya, ketika kami hidup. Wa fil mamat, dan ketika kami mati. Ampun kami Allah. Fil kubur, ketika kami dikubur. Ampun kami Allah. Wa indas sirat, dan ketika kami di atas laluan sirat. Ampun kami Allah. Wa fil mamat, ketika kami dalam keadaan nazak. Ampun ya Allah. Indan nusyuz, ketika kami dibangkitkan. Ampun ya Allah. Ampun kami ya Allah. Wa indal mizan, ketika kami di atas neraca, beratkanlah kebaikan kami ya Allah. Afuka ya Allah. Afuka ya Ghafur. Indal hisab, ketika kami dihisabkan. Ampunkan ya Allah. Afuka ya Allah. Afuka ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, ya Halim, ya Jawad, ya Rabbil Ghafur Rahim. Birahmatika ya Aziz, ya Jabbar, ya Rabbal Layali, wahai Tuhan yang menjaga malam. Ya Rabbil Arsyil Azim, wahai Tuhan yang menjaga aras yang besar.
Lam yabqa siwa, tidak ada yang kekal ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkau lah ya Allah yang tidak mati. Engkau lah yang tidak mati ya Allah. Allahumma la tahrimna tahrim khatwa. Janganlah Kau haramkan perjalanan kami ya Allah. Wala judika, janganlah Engkau haramkan kemewahan kamu kepada kami ya Allah. Wala karamuka, dan kemuliaan kamu kepada kami. Wala ilmuka, dan Engkau sembunyikan ilmu kami ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tabaraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر